Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hinggap nuri di pohon senar, mencari kayu bersama tempua. Hadirnya diri membawa makna, berkongsi ilmu buat semua. Tanggal 6 Julai 2011, saya telah dilahirkan di Hospital Besar Melaka. Nama diberi Syamil Mukhlas bin Syahridan, bersekolah di Sekolah Rendah Arab Jaim, Limau Pasir. Saya berusia 12 tahun dan merupakan seorang pengawas sekolah, anak pertama daripada 2 orang adik-beradik. Dalam kesempatan ini, ingin saya berkongsi beberapa pencapaian yang telah saya perolehi sepanjang menjadi seorang pelajar. Dalam aspek kelab dan persatuan, minatnya mendalam dalam bidang seni bahasa, saya telah mencabar keupayaan diri untuk terlibat dalam seni berpantun dan pengucapan awam pidato. Berkat usaha dan kegigihan guru-guru, saya telah berjaya merangkul Johan dalam pertandingan Pesta Pantun Peringkat Negeri serta telah mewakili negeri Melaka ke peringkat kebangsaan pada tahun 2021. Pada aspek pengucapan awam pidato, saya telah berjaya mendapat naib Johan dalam pertandingan Shields Agensi Anti Dadah Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka 2022. Kenangan paling manis dalam dunia pidato apabila saya berjaya mendapat tempat ketiga dalam pertandingan pidato rukun negara Piala Tuan Yang Terutama Negeri Melaka Peringkat Kebangsaan 2022. Seterusnya, dalam aspek sukan dan permainan, antara kejayaan yang berjaya dicapai ialah mendapat Johan dalam pertandingan Scrabble Tamasha Bahasa Peringkat Negeri Melaka sekaligus mewakili negeri ke peringkat kebangsaan 2021. Memori indah dapat saya lakarkan lagi apabila saya telah berjaya mendapat tempat ke-32 dalam pertandingan Asta Scrabble Challenge Peringkat Antarabangsa 2022. Pengalaman bertanding dengan rakan-rakan dari pelbagai negara. Minat yang mendalam dalam sukan hoki, saya telah berjaya mendapat tempat ketiga dalam kejohanan hoki MSSM Peringkat Negeri Melaka 2022. Hasil dari pelbagai penyertaan dan pencapaian yang telah saya perolehi, saya telah tercalon dan akhirnya dipilih sebagai 5 terbaik untuk menerima anugerah bintang negara kategori lain-lain hiburan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia 2022. Alhamdulillah, berkat usaha guru-guru dan ibu bapa yang selalu memberi semangat dan dorongan kepada saya, semoga sedikit perkongsian kejayaan saya ini dapat memberi inspirasi kepada rakan-rakan semua. Lihat teruna, pandang tak jemu, ditegur sapa, tanya ke mana. Manakan datang, nilainya ilmu. Dengan membaca, jadi insan berguna. Terdapat 5 buah buku yang menjadi kegemaran saya. Yang pertama, Harry Potter dengan Banduan Azkaban, karya J.K. Rowling. Yang kedua, Harry Potter dalam Piala Api, karya J.K. Rowling. Yang ketiga, Ranjau Sepanjang Jalan, karya sastrawan negara Shah Nun Ahmad. Yang keempat, Koleksi Terpilih Sastrawan Negara Shah Nun Ahmad. Dan yang kelima, Koleksi Terpilih Sastrawan Negara A. Samad Said. Namun rakan-rakan, tajuk karya pilihan ialah Koleksi Terpilih Sastrawan Negara A. Samad Said, terbitan Perpustakaan Negara Malaysia, diselenggara oleh Sarah Sadun, yang saya akan kupas pada hari ini. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Pemilik karya ini dilahirkan di Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka pada tanggal 9 April 1935. Nama beliau ialah Datuk Dr. Seri Abdul Samad Muhammad Said. Suasana tempat tinggalnya telah menjadikan beliau seorang pencerita. Koleksi ini merupakan karya yang mengisahkan sebuah rimba kehidupan yang serentak mengandungi keindahan peristiwa-peristiwa sekitar yang dilihat dan kisah keluarga serta jiran yang menyentuh hati. Ia dilukis kembali dalam karya-karyanya
peristiwa sekeliling yang meruntun hati seperti anak-anak kecil yang hidup serba kekurangan di perkampungan yang jijik dan kotor, seolah-olah mendesak beliau membuat sesuatu. Himpunan karya di dalam koleksi ini merupakan pengamatan kehidupan beliau. Sebahagian besar karya Samad didasarkan kepada peristiwa semasa Perang Dunia Kedua. Karya pertama beliau ialah sebuah sajak yang berjudul Untuk Angkatan 50 telah tersiar di dalam Utusan Zaman pada 1 September 1953. Di dalam buku yang mempunyai 504 halaman bercetak ini, ia menggabungkan pelbagai genre iaitu cerpen, puisi, fragmen novel, fragmen drama, fragmen warkah dan fragmen diari kembara. Cetakan pertama pada tahun 1998. Buku ini sesuai untuk semua golongan. Pada awal pengenalan buku ini, beliau menceritakan tentang pengalaman diri beliau, liku-liku kehidupan menjadi seorang sastrawan. Kawan-kawan, benarlah kata, membaca merupakan jambatan ilmu kita untuk berjaya. Di dalam cerpen yang dihasilkan oleh beliau, terlalu banyak ilmunya dikongsikan bersama pembaca. Antara cerpen beliau ialah Hari Ini Hari Gembira, Pencuri yang Tidak Adil Dihukum, Kakak, Pagi, Longkang dan Saat Terakhir. Latar belakang cerpen berkisahkan tentang kehidupan yang telah dilalui oleh beliau. Seterusnya, di bahagian puisi, teringat saya akan serangkap puisi pertama dan terakhir yang bunyinya, jauh kita berjalan mendukung semua kepercayaan, pertama dan terakhir, tiada hari kiranya bernanah dada, sumpah tiada termungkir. Di sini, pentingnya nilai kepercayaan ditekankan dari awal untuk menjaga sebuah janji. Yang menarik minat saya lagi dalam karya ini ialah di fragmen novel yang menarik seperti Salina, Sungai Mengalir Lesu, Adik Datang dan Hujah Pagi. Sudah pergi syarat dengan nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Pada fragmen drama pula, terdapat drama-drama yang menyentuh hati saya seperti tajuk drama Di Mana Bulan Selalu Retak. Tidak lupa pula pada fragmen warkah dan fragmen diari kembara di mana tertulis tentang kehidupan di England, Eiffel Tower, melalui hari-hari di tempat orang, belajar makan makanan orang di barat. Namun, bak kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Beliau memilih untuk hidup di negeri sendiri. Pendapat saya tentang buku ini, ia merupakan khazanah untuk generasi akan datang. Gaya penulisan yang bersahaja dan dekat dengan pembaca menjadikan buku ini mudah untuk difahami. Kesungguhan beliau dalam penulisan ini telah berjaya menjadikan beliau seorang tokoh sastrawan negara yang tersohor. Saya memilih buku ini kerana ia menjadi pilihan untuk mendapatkan idea buat saya dalam menghasilkan karya penulisan dan inspirasi dalam menyampaikan pidato. Diharapkan anak-anak bangsa kini teruslah membaca karya-karya agar karya ini tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.